Kita mulakan majlis malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Tamunya yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni sekali lagi kita dapat berhimpun dalam suatu majlis taman-taman surga. Mudah-mudahan nanti apabila kita dihimpunkan di hari mahsyar untuk meneruskan kehidupan kita yang selamanya di alam akhirat, mudah-mudahan Allah menempatkan kita semua ke dalam surganya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Malam ni tuan-tuan, kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, iaitu perkara yang berkaitan dengan penyakit percakapan. Yang keseterusnya iaitu bergurau senda. Kita memang biasa gurau ni tuan-tuan, kan? Bergurau yang macam mana yang disebut sebagai penyakit percakapan. Baik, secara kalau kita lakukan secara sedikit, gurau sikit-sikit, kan? Dan ianya pula kita bergurau tu dalam perkara yang benar, maka tak dilarang. Bolehlah maksudnya kalau gurau sikit-sikit, yang kita bergurau tu pula memang dalam perkara yang betul, maka tak dilarang. Walaupun nama dia bergurau. Kerana dekat sana Nabi SAW pun pernah bergurau. Tapi Nabi menunjukkan contoh dia pada kita, bila bergurau Nabi hanya bercakap perkara yang benar. Contohnya Nabi bergurau ni, kan? Pernah Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, ya zal uzunain. Maksud dia apa? Dia kata dekat seorang lelaki, wahai yang mempunyai dua telinga. Betul lah, semua kita ada dua telinga, kan? Ni Nabi gurau. Dalam situasi yang lain, Nabi pernah
berkata kepada orang lain, inna hamiluka ala waladin naqah. Maksud dia, kami akan membawa kamu di atas anak unta betina. Kami akan membawa kamu di atas anak unta betina. Apa maksud dia? Maksud dia semualah sekarang ni, tak kira lah bapa unta ke, mak unta ke, semua je berasal daripada anak. Betul. Kan? Nabi gurau tu tapi bergurau yang betul. Nabi juga pernah bergurau dengan seorang perempuan tua. Kan? Dengan Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Orang tua ajuz la yadkhulul jannah. Orang tua ni tak masuk syurga. Jadi orang perempuan ni bila dengar Nabi kata macam tu, sedih dia. Kan? Lalu Nabi kata sebenarnya memang besok di dalam syurga semua orang muda-muda. Kan? Walaupun dia mati dalam keadaan tua, tapi bila di akhirat nanti masuk syurga semua yang muda. Semua muda-muda. Kita ni esok semua jadi muda-muda balik, tuan-tuan. Walaupun sekarang ni kita ni dah masuk umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, nanti di dalam syurga tak ada dah yang umur 40 tahun ni. Semua jadi muda balik berlaku. Hak yang perempuan jadi dara balik. Kan? Jadi dara balik. Nabi gurau betul. Bila Nabi kata yang demikian kepada wanita ni, barulah dia okey balik. Kan? Baru dia okey balik. Jadi itulah contoh-contoh gurauan Nabi SAW. Banding kita gurau. Kita gurau macam mana, tuan-tuan? Kita gurau ni nampak macam bersungguh. Kan? Walhas sebenarnya melawak je. Lepas tu tak minta maaf dan tak betulkan balik semula yang kita tadi tu sebenarnya gurau. Kan? Kita biarkan kawan kita ni dah terguris hati dia dah sampai 4-5 hari dah. Itulah pesen gurau kita ni kan. Gurau kita kasar. Tak, gurau kita ni kasar. Baik, kata apa? Kata jumhur ulama yang bersepakat bahawa gurauan Nabi SAW ni ada 3 unsur. Iaitu yang pertama dalam perkara yang benar. Nabi bergurau, tapi Nabi bergurau tentang perkara yang benar. Yang kedua, gurauan bersama perempuan, gurauan bersama kanak-kanak, dan dengan orang yang perlu dibimbing di kalangan mereka yang lemah. Kena ada jugalah gurau sikit kan. Untuk nak bimbing dia, tujuan dia nak bimbing dia. Bukan kita gurau dia ni dengan tujuan nak peleceh dia, nak menjatuhkan maruah dia, bukan. Tapi tujuan untuk bimbing dia. Gurauan tersebut jarang-jarang berlaku. Tu pesen gurau yang tidak dilarang. Kalau hari-hari bergurau, asal celik mata nak gurau, asal jumpa nak gurau, tak boleh, tuan-tuan. Kan? Kita tidak pesen tu kan. Asal jumpa gurau, asal jumpa kawan je, mestilah nak gurau kan. Manjang bergurau ni. Baik, orang yang sentiasa ingin bergurau sebenarnya tidak boleh berhujah dengan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa ni asyik gurau je? Dia kata Rasulullah pun bergurau. Dia gunakan hujah bahawa Nabi pun bergurau. Tak boleh. Dia guna hujah macam tu sebab Nabi ni gurau jarang-jarang. Yang pertama. Yang kedua, Nabi gurau tentang benda yang betul. Jadi banding dengan gurauan kita. Kita biasa gurau, tuan-tuan tak? Gurau dengan isteri, gurau dengan anak-anak, kan? Gurau dengan kawan-kawan. Cuba perhati tengok, gurauan kita tu gurauan yang macam mana? Benda tak betul. Tu kita buat gurau, lepas tu kita betulkan balik semula. Sebenarnya saya gurau yang tadi tu. Yalah, walaupun bergurau, tapi bergurau yang benda yang tak betul. Kan? Berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni kerap sangat bergurau. Kerap sangat bergurau. Kan? Jadi tak boleh nak gunakan hujah Nabi pun bergurau, sebab Nabi ni dia jarang-jarang je dia bergurau. Baik, jika seseorang itu sering mengikuti, melihat permainan orang-orang Habsah tanpa mengira malam dan siang, lalu dia berhujah bahawa Nabi SAW pun pernah melakukannya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya dia telah silap. Kerana perbuatan Rasulullah SAW itu jarang dilakukan. Gurau senda yang melampau berterusan adalah dilarang. Ini dilarang, tuan-tuan. Malam ni kita dah dapat ilmu ni. Mudah-mudahan lepas ni kita usahakan untuk supaya gurau tu nak gurau, tapi kalau boleh pastikan bergurau yang tentang yang betul. Yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kurangkan dah gurau ni, kan? Kurangkan gurau. Dia nak berhenti drastik tak boleh. Kita biasa bergurau, tiba-tiba besok jumpa member tak gurau dah. Pelik. Kawan kita kata, pasal apa dia tu? Pasal apa Tuan Haji tu? Biasa dia bergurau, bangkali dia nak meninggal kot. Ada lain perbuatan dia. Kita selalu faham macam lain lah kan. Tu ada isyarat tu, kan? Nak meninggal kot. Dia bukan nak berhenti. Sebab kita memang yalah, biasa dah gurau apa semua ni kan. Bila kita nak berhenti drastik tu, dia jadi pelik dekat orang. Kita pun berasa macam tak boleh. Tak? Mau demam seminggu, biasa bergurau, tiba-tiba esok, start besok tak nak bergurau. Dia try pun tak nak bergurau. Tengok lepas pada 2-3 hari tak gurau tu, tengok masjid pun tak datang. Ya. Tanya mana Tuan Haji tu, lama dah berasa tak nampak, dia demam. Cek tengok, pergi ziarah. Sebab apa demam? Sebab tak bergurau rupanya. Kan? Sebab dia secara apa, tiba-tiba nak berhenti. Yalah, kalau boleh buat secara drastik tu. Ini ada antara orang-orang yang terpilih lah kan. Macam kita ni, orang ramai-ramai ni kan, nak berhenti secara tiba-tiba tu mungkin agak sukar. Jadi kita berhentilah dulu sikit-sikit, kurangkan. Biasa sehari-hari gurau lebih daripada 10 kali. Try kurangkan satu kan, sampai dah jarang-jarang je dah gurau. Orang pun dah faham dah kan. Akhir-akhir ni tambah-tambah balik-balik umrah ni kan, kita bawa balik umrah contohnya, lagi dah kurangkan gurau kan. Kalau tidak dulu merapu je cakap. Bergurau, balik umrah ni nampak dah okey sikit dah kurang sikit dah. Lama-lama tak ada dah kan. Baik, itulah kalau boleh lah ya. Mana kita belajar ni maknanya tujuan dia untuk kita setelah kita dah tahu dah sebelum ni kan. Gurau-gurau ni kita pun tahu, kalau lebih-lebih tak boleh kan. Cumanya kadang-kadang tu masih begitu juga. Walaupun kita tahu, tapi kita masih bergurau jugalah. Setiap hari bergurau kan. Sekarang ni dengar pula lagi kan. Jadi bila dengar lagi ni, maksud dia nak tengok hak sebelum ni kita tahu, tapi kita tak boleh nak tinggalkan gurauan. Jadi dengar pada kali ini pula, kita berusaha untuk buat yang terbaik kan, untuk diri kita lah, sebagai persiapan bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Taala. Kita jumpa Allah ni dalam keadaan nak comel-comel semua. Akhlak yang mahmudah aja belaka. Kan, yang mazmumah dulu kita dah buang. Akhir sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Memang semua kita ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, Allah bantu kita untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji ni. Okey. Baik, seterusnya perkataan, perkataan juga, iaitu mengejek-ngejek. Ni kita memang tahulah tuan-tuan, ngejek-ngejek ni memang tak elok lah kan.
Maksud dekat sini mengaib dan menghina serta mendedahkan segala kekurangan dengan cara yang boleh menjadi bahan ketawa. Duduk mempersendakan orang, duduk mengejek-ngejek orang ni, itu di antara perbuatan yang termasuk dalam penyakit percakapan. Kan? Kadang-kadang dia buat tu secara mengajuk. Sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Kan? Tapi tujuan dia ialah untuk nak mempeleceh orang. Kan? Kadang-kala dengan isyarat. Dengan isyarat, kan, memek muka, mata, mulut, semua. Pandai dia buat gaya, kan, macam mana untuk nak menunjukkan tujuan dia untuk menghina seseorang ni. Kan? Kalau kita tengok cerita tu, kan, yang diberi watak dengan watak jahat ni, pandai kena muka dia tu. Kalau dia diberi watak jahat, kan, pandai dia buat watak jahat tu dengan muka semua kena. Kita tengok, kan. Tapi ialah itu berlakon, tuan-tuan. Tapi kita nak sebutnya, walaupun berlakon, dia nak boleh jadi memek muka, mengejek, mempersendakan orang ni, bukan sekali buat. Action 1 2 3 jadi dah. Kadang-kadang berapa kali action, kan. 3 2 1 action. Walaupun dia ni memang dah biasa berlakon, kan? Walaupun dah biasa berlakon, tapi untuk menjadikan adingan-adingan scene-scene yang dikendaki itu, contoh macam ni, nak menunjukkan memek muka yang mengejek, mempersendakan kat orang ni, susah, tuan-tuan. Ya? Kecuali ya? Kecuali itu dah menjadi kelaziman dia. Dia mengejek orang, mempersenda orang. Mungkin dia mudah sikitlah untuk nak. Tapi kita tak boleh nak kata juga macam tu. Sebab ni lakon. Kan? Lakon ni dia kena buat sampai jadi seperti yang dikehendaki oleh pengarah filem tu. Selagi tak jadi, ulang balik. Selagi tak jadi, ulang lagi. Tu yang kita tengok, yang dah siap tu, yang dah jadi, yang tak jadi tu, kena marah ada, rehat, makan nasi dulu. Lepas tu nanti sambung balik scene itu, kan, untuk nak dapat yang terbaik, kan. Masa dia shoot tu memang itu yang dikehendaki oleh pengarah. Contoh dia, kan. Jadi itu sebab syarak melarang semua bentuk persendaan. Ini semua kita tahu, tuan-tuan. Syarak melarang apa saja bentuk persendaan. Yang keseterusnya, mendedahkan rahsia dan mungkir janji serta berbohong dalam percakapan. Kita tahu rahsia orang, kemudian kita dedahkan. Ini pun termasuk dalam penyakit percakapan. Janji mungkir, kan. Lepas tu cakap bohong. Ini penyakit percakapan lah. Ya, jadi semua yang disebutkan ni tadi adalah dilarang. Kecuali kepada beberapa perkara yang diharuskan. Kata pengarang dalam kitab ni, berbohong kepada isteri pun boleh. Tuan-tuan, berbohong kepada isteri, tujuan untuk menenangkan hati, ada rukhsah. Jadi mak bonda jangan marah kalau sekiranya ayah anda, suami kita, nyebohong, kan. Abang ni tak patut, kan. Saya khidmat first class dekat abang, tapi sampai hati abang bohong. Contoh, kan. Kat mana nak bohong tu kena pandai-pandai lah, kan. Tapi kalau boleh jangan bohong. Kalau boleh jangan bohong. Jadi nak ganti pada bohong ni macam mana? Guna kiasan. Kias tak apa. Tapi bohong ni, kalau dah tak boleh nak mengelak. Pernah, tuan-tuan, berlaku kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni siapa, tuan-tuan? Salah seorang
panglima perang yang Nabi bagi tanggungjawab masa perang Tabuk. Kan? Nabi kata kalau sekiranya apa Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Talib syahid, diganti dengan apa, salah seorangnya disebut Abdullah bin Rawahah. Ya. Abdullah bin Rawahah pun berhadapan dengan situasi mana isteri dia mengancam, kan? Mengancam dengan untuk nak belah perut Abdullah bin Rawahah ni. Nak belah perut, tuan-tuan. Mana kalau isteri kita setakat marah, baling lesung batu apa, tak ada hal lah, kan? Baling tudung periuk ke apa ke, boleh senyum lagi lah, kan? Isteri Abdullah bin Rawahah ni cerita dia, tuan-tuan, contoh dia. Diceritakan satu malam Abdullah ni telah bersama dengan hamba perempuan dia. Perkara yang demikian diketahui oleh isterinya, menyebabkan isteri marah. Kan? Dengan perasaan marah itu, isteri dia ambil pisau. Kemudian pergi meluru kepada Abdullah bin Rawahah ni. Kan? Yang di dalam bilik tu ada hamba, tapi kebetulan masa dia sampai, suami dia tak ada, yang ada hamba je. Dalam bilik tu. Dia cari lagi. Sehingga bila dia jumpa dengan nada yang marah lah, dia kata, adakah kamu ni telah meniduri hamba? Telah bersama dengan hamba dia? Abdullah kata, tidak, aku tak buat apa-apa. Kan? Dia kata, tak, aku tak buat apa-apa, sedangkan dia tidur. Kan? Kalau kat sini jawapan tu maknanya berbohong lah, kan? Sebab isteri tengah marah ni. Kalau cakap memang ya, memang kena belah perut, tuan-tuan. Kan? Tapi dia kata tidak. Jadi bila tidak ni, cuba kalau sekiranya kamu ni tidak dalam keadaan berhadas, cuba kamu baca ayat Quran. Jadi Abdullah pun bacalah. Tapi dia bukan baca ayat Quran, dia baca syair, tuan-tuan. Kan kita pun kalau kadang-kadang dengar lagu macam lagu Arab, ingat Quran. Rupanya lagu dandut. Kan? Ingatkan ni cakap Arab ni Quran, rupanya dah lagu cinta rupanya. Tak? Jadi dia baca syair. Isteri dia tak ingat semua ayat Quran ni. Jadi dia gayakan dia baca tu macam bacaan ayat Quran lah, kan? Jadi bila dia dengar Abdullah ni baca ayat Quran, mana puas hatilah. Memang Abdullah ni sebenarnya tidak, kalau berhadas tentu dia tak boleh baca ayat Quran ni. Sebenarnya cerita ni Abdullah bin Rawahah tak baca ayat Quran, tuan-tuan. Dia baca syair. Ya. Dia kata di sisi kita ada Rasulullah yang sentiasa membaca kitab. Ya. Ketika terselah kebaikan daripada fajar yang menyingsing di waktu pagi, lambung baginda jauh dari tilamnya. Sedangkan orang-orang yang kafir lena tidurnya. Baginda memberikan kami petunjuk selepas dahulunya kami sesat. Ya, lalu hati kami amat yakin bahawa setiap yang baginda ucapkan itu pasti berlaku. Tapi bukan ayat Quran. Ini syair. Ya. Jadi bila isteri dia dengar kata macam ayat Quran tadi, lalu dia kata, aku percaya kepada Allah. Bohonglah mata aku ni. Kan? Mata dia yang bohong sebenarnya. Kalau tidak, mana suami dia boleh baca ni kalau hadas, kan? Dalam keadaan berhadas. Ya. Tapi kalau boleh jangan bohonglah. tu kalau misal kata tadi kes macam situasi macam Abdullah bin Rawahah, isteri dah pegang pisau, dia cakap saya nak belah perut. Nak belah perut suami dia ni, kan? Sebab dah buat perkara yang menyebabkan dia naik marah. Yalah, kan?
Baik. Yang seterusnya, kita berabilah sikit ya. Iaitu mengumpat. Ini banyak tuan-tuan. Mengumpat ni memang favorite kita semua. Tapi bukan tuan-tuan kat sini. Kita dekat sinilah. Baik, mengumpat. Apa maksud mengumpat ni tuan-tuan? Dalam Al-Quran ada ayat berkaitan dengan larangan mengumpat. Al-Quran telah mengumpamakan orang yang mengumpat ni seperti orang yang makan daging mayat. Mangsa umpatannya sendiri. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram." Sesungguhnya darah, harta juga maruah di kalangan kamu adalah haram kepada kamu untuk mencerobohnya. Dalam riwayat yang lain, Abu Barzah Al-Aslami, "Ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman. Lam yadkhulil imanu qalbah. La taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Fa innahu man yattabi' awrata akhihi yattabi'ullahu awratah. Wa man yattabi'ullahu awratah yafsah walau fi jawfi baiti." Wahai golongan yang mendakwa beriman tetapi iman tidak menusuk ke dalam hati, janganlah kamu semua mengumpat orang Islam. Jangan turuti mengintip keaiban mereka. Jangan mengumpat, jangan mengintip keaiban, cari keaiban. Dia dapat sikit tak puas hati, tanya dengan orang lain. Kod orang lain ni boleh bagi tahu keaiban tambahan, keaiban saudara dia yang lain ni. Sebab dia dapat sikit tak puas hati ni, mencari-cari keaiban orang. Jangan. Orang cerita kat kita sepatah, dah stop, jangan tanya lagi. Kan? Cukup sekadar sepatah tu je. Kan? Kalau boleh, kalihkan. Dia nak cerita tu gaya macam bunga-bunga nak ngumpat tu, kalau boleh kalihkan. Kalau boleh kalihkan, bawa cerita lain. Tiba-tiba dia cakap, "Saya ni followers tak ramai." Apa kena mengena kau nak cerita dengan followers tak ramai? Sebenarnya memang dia sengajalah cara nak mengalihkan perbualan ni tadi. Sebab dengar gaya macam dia ni nak mengumpat ni. Kita nak selamatkan dia, nak selamatkan kita juga. Kan? Kalau boleh kan. Kita ni kadang-kadang itulah kelemahan kita semua, termasuk saya yang cakap ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni lebih menjaga hati kawan-kawan daripada menjaga perkara yang sepatutnya dikehendaki, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati kawan. Biarlah Allah nak jadi marah dengan sebab kita buat perkara yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang ramai. Payah kita ni nak cakap, orang nak cerita sesuatu yang nak mengumpat ni, kalau kita boleh stopkan dia, itu memang hebat betul tuan-tuan. Minta maaf, saya kalau kau nak cerita bab orang, minta maaf, saya tak mau dengar, saya tak ada masa. Ni kalau boleh cerita, boleh tahan macam ni, memang dia hebat tuan-tuan. Hebat dia. Tapi kalau misal yang banyaknya, orang nak cerita ni, kita dah tahu ni bunga-bunga nak mengumpat tu, tapi dia tak boleh nak stopkan. Dengan dia hanyut sekali. Kadang-kadang dengan dia sekali. Tolong tambah pula lagi. Allahu Akbar, kan? Baik, sesiapa yang menuruti mencari keaiban saudaranya, Allah akan menuruti keaibannya. Kita ni Allah sayang betul dekat kita tuan-tuan. Memang kita ni kalau tengok kan, apa yang kita buat ni banyak yang tak kena dengan apa yang Allah suruh. Bocorkan keaiban saudara kita. Tapi Allah ni tak bocor-bocorkan lagi keaiban kita. Allah masih sembunyikan keaiban kita. Tak ada orang tahu keaiban kita, melainkan dia yang ceritakan keaiban dia. Dia kalau dia cerita keaiban dia pada orang, dia cerita dosa dia pada orang, itu memang teruk lah. Dah tak ada malu dah. Kan? Dan hukuman dia tak sama dengan orang yang buat salah, buat
dosa, tapi dia malu kalau ada orang tahu dosa dia buat lain. Boleh jadi kalau dia bertaubat, dia mohon ampun, boleh jadi Allah ni pejam mata, ampunkan je. Seolah-olah macam dia ni tak buat pun benda dosa. Sebab dia buat dalam keadaan dia malu, dia takut kalau sekiranya nanti kejahatannya diketahui oleh orang. Berbeza dengan dia buat jahat, kemudian dipertontonkan pada orang. Sekarang ni banyak tuan-tuan buat jahat, lepas tu bawa masuk dalam apa medsos kan. Dia viralkan, dia buat TikTok. Dia buat apa? Reels. Tuan-tuan tahu ke ni? TikTok tahu? Tahu kan? Real tahu juga. Hebat juga tuan-tuan ni, ilmu teknologi kan. Ada akaun? Oh, ada. Oh, hebat kan. Kita mengikuti perkembangan zaman, perkembangan semasa. Ada TikTok kan, kalau kita tengok kan, ni sepatutnya dia tak cerita, tapi dah dia cerita, habis satu dunia boleh tahu aib dia yang dia buat tu kan, maksiat yang dia buat tu. Dan dia pula berbangga kan, berbangga orang tahu. Sebab bila dia kan, bila dia buat caption, dia upload dekat medsos, dia seronok tu tengok dalam masa tak sampai berapa minit, berapa yang views, berapa tengok, berapa ramai yang like, berapa ramai yang komen, berapa ramai yang share kan. Tuan-tuan tengok contoh, patut dibuat rumah pelacuran untuk menangani pelacuran. Ramai yang view, yang komen ramai, komen setuju. Kan, nak mencegah perbuatan maksiat dengan maksiat. Mana boleh kan. Tapi ialah kadang-kadang kadang-kadang orang yang tembak tu pun dia, bila tu dia pun dah sedar dia silap, tapi kerana kadang-kadang kita ni kan beranggapan bahawa orang yang tembak tu ini memang dah dosa, ahli neraka dah tak boleh tuan-tuan. Ya. Kena cari jalan macam mana nak perbetulkan kesilapan yang telah dilakukan ni tadi. Ya. Kena ada lah orang-orang yang influencer juga, followers apa ramai, untuk pergi macam kita ni, followers tak rampat, tak sampai 20 orang. Tak ada siapa yang kenal kita tuan-tuan. Siapa kita nak cakap, kita boleh sebutlah macam ni. Kan, dalam kampung kita pun tak ada semua yang kenal kita. Tiba-tiba kita nak cakap tu bagi mewakili kan, ulama-ulama se-Malaysia. Maka duduk di bawah ajalah, tak naiklah sampai kat yang sepatutnya kan. Jadi dia kena adalah kaedah macam mana untuk nak berbetulkan. Kalau dia tembak ni tak betul ni, dia lawan balik semula kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, ramai yang komen. Masya-Allah, komen tu kalau kita baca kan, komen setuju. Waktu yang menyedihkan kita tu, patutnya komen tak setujulah. Mana boleh macam tu kan. Hak yang komen setuju tu maksud dia apa tu tuan-tuan? Kerja kita masih banyak yang belum selesai kan, nak menyampaikan mesej kepahaman tentang ajaran Islam ni. Kalau kita tembak mesej ni, masjid ni bila ada program saya tengok ada iklan promote majlis taman-taman surga kan. Tak tahulah semua buat ke ataupun orang-orang tertentu je yang mempromotkan. Katalah semua sekali yang buat ni tuan-tuan, banyak mana respon? Kalau tuan-tuan hantar, tuan-tuan boleh tengok tu dekat dia ada kaedah, kita boleh tengok siapa yang view. Kan? Siapa yang view? Tak, kadang-kadang tak buka pun, tak tengok pun. Tengok selepas habis mungkin 2-3 hari nanti, dah lama dah tak tengok, buka sekali nak bagi kurang dia punya jumlah mesej masuk tu kan. Tengok dah sampai 3,000, buka, terus scroll kat bawah, tak baca dah tuan-tuan.
Ramai je macam tu, ramai yang buat macam tu. Kalau di apa, hantar dekat Facebook contohnya, itu kita boleh nampak. Hantarkan maklumat ni dekat TikTok misalnya. Ya. Berapa ramai je yang viewsnya, yang tengoknya. Tak memberangsangkan. Tak memberangsangkan. Ya. Tak respon. Tak apalah, yang tak respon pun tak apalah kan. Kita boleh tahu rating tu hebat ke tak hebat. Kan bukanlah maksud kita nak rating, tapi sebagai perbandingan tuan-tuan. Kalau kita post benda-benda yang bermanfaat untuk persediaan bekalan hidup kita di hari akhirat nanti, berapa ramai yang tengok. Banding post benda-benda yang sama selera dengan syahwat. Post makan, kedai ni sedap, makan tu kan. Ramai yang like, ramai yang komen. Minta location. Kan? Bertubi-tubi mesej masuk. Sekejap je views dia kalau yang selebriti ni kan. Bukan saya dengki dengan selebriti. Kita kan kalau post ni, alah adalah 20 orang yang tengok. Komen langsung tak ada. Kan? Kosong komen. Share lagi tak ada tuan-tuan. Yang like tu je pun tak sampai 20 orang. Adalah 3 orang, 4 orang. Kan? Yang like kita punya post ni. Sebab kita post majlis Taman Syurga. Kita tanya khabar, adakah kita dah baca Quran hari ni? Macam mana kita hari ni? Dah selawat ke belum? Yang like adalah 2-3 orang. Friend kita ada 1,000. Ramai friend. Kan? Yang like 3 orang je tuan-tuan. Kita harap kalau friend kita ada 3,000 ni semua akan like. Tak komen pun tak apalah. Kan? Kalau komen panjang lagi. Kan? Tapi tak komen. Like pun tak berapa nak meriah. Adalah 3-4 orang. Tapi kalau yang ada pengaruh tuan-tuan, dia post kadang-kadang benda, yalah kita tengok benda tu macam tak adalah pun penting sangat, tapi tu dia ramailah orang like. Sekejap je dah capai 5-6 ribu kan. Sekali dia post, sekejap je 5-6 ribu. Hak yang komen pun kan beribu juga. Yang share juga kan. Kita tengok masa dia post baru 20 minit. Lah baru 20 minit dah capai 1,000 tuan-tuan. Kita dah 2 minggu, 3 orang tu je. Tak naik-naik tuan-tuan. Tuan-tuan biasa ke post-post barang ni? Biasa tak? Tak biasa. Tapi ada akaun. Jadi tuan-tuan, jom kita sama-sama update akaun kita dengan benda-benda yang baik. Cuba tuan-tuan tengok nanti. Ya. Mana tahu sebab kita ni tak sama kan. Ada orang bila dia post ramai je yang nak komen, tapi ada ustaz tu dia post seorang pun tak tengok. Kan? Jadi ustaz dia tak boleh nak post-post barang-barang macam ni kan. Nak iklan majlis Taman Syurga kan. Dia mungkin dengan cara lain sebab masing-masing kita ni tak sama tuan-tuan. Ada tarikan yang tersendiri. Okey. Jadi mengumpat ni kalau nak sambung lagi panjang lagi ni. Tak apalah, kita khususkan tentang bab mengumpat je pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit yang kita sebutkan tentang penyakit-penyakit percakapan, di antaranya bergurau senda, mengejek, mempersenda, mendedahkan rahsia, mungkir janji, berbohong dalam percakapan. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak memberi manfaat pada kita malam ini insya-Allah. Kan? Yang baik daripada Allah, yang salah silap tu daripada kelemahan diri saya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin
Walhamdulillahi rabbil alamin.